Okay guys, so hari ni aku ada sebiji Polo GTI. Wow. Model rare juga ni. So kereta ni datang untuk buat engine oil service. So alang-alang kereta ni nak buat engine oil service, aku akan belajar korang cara-cara macam mana kita nak buat. Okay, korang stay tune sampai habis, tekan button subscribe, jangan lupa. Okay, so first kali macam biasa, lepas kita naik kereta atas jack, kita orang akan pasang kita punya fender cover lah. Tapi kalau korang yang buat kat rumah tak ada fender cover pun tak apa. Tapi kita orang ni kereta customer kan, so kita nak jaga kualiti, kita nak calak. So kita akan pasang fender cover, right? And customer pun request nak buat engine flushing, so kita akan pakai produk ni daripada Rowi. Nama dia Engine Cleaner Express. So benda ni nak pakai sangat mudah. Sebelum kau tukar minyak hitam, korang isi benatang ni. Mesin aku tunjuk, buka kat sini, buka sini, sebotol ni goncang-goncang sikit, tuang bagi habis, tutup, and start engine korang. Kau bagi dia idle dalam lebih kurang 10 ke 15 minit untuk functionkan benda ni. Okey. So tadi guys korang tengok KC dah isi engine flushing kan. Okey, sekarang kita buat apa? Kita start je lah. Start, kita biarkan idle dalam 10 ke 15 minit. So kita biarkan dia running supaya chemical flushing tu akan bekerja lah. Dia akan cuci karbon-karbon kat dalam tu. Okay, and then baru kita drain minyak, dia akan keluar semua sekali. Barulah engine kau punya dalam tu bersih. Sementara kita nak tunggu proses flushing ni berjalan 10-15 minit, kita buang masa duduk saja buat apa, betul? So kita buat apa? Kita check. Kita dah boleh start check physical luaran engine ni. Kita boleh check mounting. Kita boleh tengok ada leaking ke tak ada leaking. Macam sini nampak, korang nampak ada leaking sikit kat bahagian radiator turbo. Kita check, tengok gear lever boost. Korang kena ingat untuk DQ, gearbox DQ 200 dia ada pakai gear lever boost. So gear lever boost yang kat situ boleh jadi senang pecah. Okay, kalau kau boleh nampak dalam kamera, nampak tu gear lever boost. Okay, so kalau kita dah check, inspect semua, kita bawa ni atas pula. So guys, bila kereta dah naik macam ni, kita dah boleh check semua. Mesin aku tunjuk kat sini, kita dah boleh tengok dah dia punya condition absorber, bump stopper. Kita boleh tengok condition disc, condition brake pad. And kat sini pula kita boleh check dia punya bushing kat belakang. Nampak ni, bushing kat belakang kita boleh check. And kita boleh tengok condition absorber, ada leaking ke tak ada leaking. By the way, dia pakai Bristine V8. Customer ni kaki wrist juga. So kita boleh inspect juga kat sini. Kalau korang tengok exhaust system, ada bocor ke tak ada bocor. And then kita boleh tengok kat sini untuk front punya bushing, kita boleh tengok dia punya low arm bush. Okay, kita boleh tengok dia punya stabilizer bar bush kat sini, absorber link, absorber depan, dust cover. Banyak benda kita boleh check depan ni. Okay, brake, semua kita akan check. And paling penting sebab apa kita nak buka apa, kita nak check ni engine oil leak. So kau tengok sekarang engine dia boleh dikatakan bersih, tak ada leaking, tak ada apa-apa. So owner memang well maintain lah kereta ni kalau kau tanya aku. Alright. So sekarang kita just tunggulah 15 minit tu. And aku tunjukkan satu tools macam ni, kau check brake pad. Kau tunjuk, bila ada alat yang cukup, buat kerja jadi seronok tau. Aku boleh turun, aku boleh naik, tak nak baring-baring. And korang kat rumah jangan pula bantai beli rem ni nak buat apa. Okay, jangan kau belilah penatang ni parking kat rumah, mengamuk mak kau nanti. So aku tunjuk kat korang macam ni. Ini. So dekat sini kita orang check brake pad punya ketebalan. Kita gunakan indikator daripada tools ni, brake pad punya indikator kita panggil lah. So function dia senang je. Okay, kita akan ambil benda ni and kita boleh ukur ketebalan brake pad kita tebal macam mana. So kat sini aku try ukurkan dulu untuk korang boleh tengok macam mana. Okay. So sekarang ni dia dah tulis kat sini 8mm. So bila 8mm and dia punya code pun still dalam keadaan hijau, maksudnya brake pad ni masih tebal dan masih boleh gunakan dalam keadaan yang baik.
Kalau dia dah sampai ke merah macam ni, maksudnya dia terlampau nipis dan memang perlu kena tukar. Okey. Alright. So 15 minit pun dah habis, enjin pun kita dah matikan. So apa kita kena buat? Ni aku bagi kau tips Kalau kau nak bagi enjin oil kau tu nak keluar cepat and banyak, kau kena buat apa? Ni. First kali engine oil cap kau buka, angkat sikit. Dipstick kau tarik sikit. So function dia apa? Kau nak bagi ada pressure untuk tolak dia ke bawah. Bila kau tutup, dia nanti dalam macam keadaan vacuum. So minyak tu nak keluar tu macam. Tapi kalau kau buka dia keluar macam ni lah. Okey, so untuk buang minyak hitam simple je. Buka, longgarkan, cabut, minyak keluar. Basic. Tapi aku tunjuk kat korang juga macam mana kita nak buka. So ini adalah drain plug ni. So setiap kali servis kalau boleh tukar drain plug baru, tukar washer baru. Jangan kau pakai balik. Sebab apa? Bila kau pakai balik, itu yang kadang-kadang jadi leaking. Alright. So sekarang kita akan buka minyak hitam. Tengok. Nampak tak minyak dia? Dia keluar hitam. Sebab apa? Sebab flushing tadi dia dah cuci dah kabel-kabel kat dalam dan dia bawa keluar terus. Itu kita gunakan flushing, kita gunakan engine flushing tu. Sebab apa? Kita nak kabel-kabel dalam tu kita cairkan, dia buat keluar dalam minyak terus keluar. So tak tinggal kat dalam. So engine kau jadi lagi cantik lah. Boleh tahan lama. So sementara kita nak tunggu minyak tu turun habis kan, aku bagi korang sikit info lah. So bila mana kita nak kena buat engine oil service, bila mana kita nak kena buat major service, bila mana kita nak kena buat full major service. Okay. So kalau untuk engine oil service atau kita panggil normal service, kita buat selalu dalam range 10,000. Setiap 10,000 km kita akan buat. Tapi kalau untuk major service, kau tanya aku sangat recommend 40,000 km. Itu maksudnya kita buat minyak enjin, minyak gearbox, spark plug, V-belt tensioner macam tu. Tapi kalau untuk pakai timing chain atau timing belt, aku recommend 80,000 untuk timing belt. Dan untuk timing chain aku recommend setiap 120 ataupun ke 120,000 km tukar. Okay. So minyak pun dah nak mitik habis dah tu. Ini dia aku cakap tu, drain plug baru. Okay, korang nampak kan drain plug baru kan? Okay, so kita akan pasang yang baru. So KC dia pasang. So lepas kita masukkan drain plug tu, kita ketatkan dulu. Tapi bukan ketat terus lah, kita akan ketatkan biasa-biasa je. Dan kita akan ambil torque wrench untuk ikat dia dengan torque. Barulah kau punya track tu tak rosak. So untuk drain nut Maxxis 1.4 Polo GTI engine yang sama, dia punya spek dia adalah 30 Nm. So aku dah set 30 Nm. Kita masuk. Sorry. Masuk, kita tarik je sampai dia bunyi. Dengar. So tu maksudnya dia dah top 30 Nm. So dah selamat, InsyaAllah takkan leaking lah. So sekarang kita nak tukar apa? Oil filter. Mari sini. So untuk 1.4 oil filter dia akan duduk kat depan. Kat sini tempat dia. So sekarang KC tengah buka. So kita akan buka oil filter tu. Buka macam biasa lah, kita akan buka lawan jam. Kita buka slow-slow. Tak nak kasih minyak tu meleleh. Kalau panas kita boleh ambil kain guys. Sebab yelah engine pun tadi kita dah running banyak kan. So
Ambil kain, kalau panas kita ambil, bukakan dia. Cepat-cepat kita terbalikkan, takut minyak tu melimpah-limpah. So kita buang yang lama. Alright, so macam biasalah bila dah buka, kita lap-lap sikit, bagi bersih sikit surface dia sebelum kita masukkan oil filter baru. Okay, ingat, oil filter kalau boleh make sure pakai yang original, bukan yang shop. Bukan yang shop ataupun yang krik-krik chicken punya, tak mau pakai original. Okay, so ni rupa oil filter baru. Ni oil filter baru original tau. Okay, so sebelum nak pasang oil filter, aku nak tunjuk kau satu benda. Okay, dekat sini dia ada getah and getah. So kat sini pun di kanan dia dah tulis dah. Ni ni apply thin film of oil. Maksudnya kau ambil minyak, kau sapu sikit. Kita tak nak masa kita ikat getah dia terkoyak, sebab tu kena ada minyak bagi dia licin, baru dia boleh seal. Ingat tu. So kita bolehlah continue dengan pasang oil filter. Okay, korang kena ingat satu lagi. Oil filter ni kau ketat pakai tangan je dulu. Kau pusing, kau ketatkan dengan tangan. And lepas ni kita akan ikat dia pakai torque. So kau kena ingat, benda dalam kereta, benda mesin ni semuanya ada torque. Bukan main suka-suka ketat, main suka-suka pusing. Itu yang jahanam, track jahanam macam-macam. Okay, so oil filter kita ketatkan. Kalau kau tengok dekat oil filter tu sini, dia dah tulis dah berapa torque yang dia nak. 20 Nm campur 2. So kita ikat ikut spek dia. InsyaAllah tak ada apa-apa masalah akan berlaku lah. So sekarang boleh katakan final step, iaitu tuang ataupun kita nak refill balik engine oil yang baru. Okay, macam sekarang kita pakai oil funnel. Memang khas untuk kereta ni, engine ni. Sebab apa? Kita tak nak minyak tu berselerak. Zaman dulu aku barang tak cukup, tuang macam mau power, pap, member cocok belakang, mak, kereta tak lah. Jahanam leaking kita orang. So kita pakai funnel, confirm minyak tak leaking. So sekarang kita akan tuang minyak, okay? By the way, kita orang servis gunakan minyak Rowi 5W40 4 liter kalau untuk kereta model ni kita gunakan 4 liter minyak ni. Okay, let's see. So guys, aku bagi korang sikit fakta lah minyak Rowi ni adalah minyak daripada Jerman. Okay, so kalau kau tengok dalam internet, website ke mana-mana ke, Rowi adalah minyak yang kedua selepas minyak Liqui-Moly. So minyak ni kalau kau tanya aku memang berkualiti, dan aku sendiri pakai minyak ni memang sedap and ngam. Sebab minyak ni dia produce sendiri kat Jerman. Dia bukan kilang lain buat sana, kilang lain buat sini, tak ada. Dia memang purely datang daripada Germany. And Rowi ni juga kalau kau tengok dia ada racing team tau. Tak salah aku dia masuk apa, GT race ke apa entah. Diorang kereta diorang pakai BMW dengan kereta Ferrari kalau tak salah aku. So korang boleh check it out lah, Rowi punya kereta racing. Diorang memang pakai minyak ni, memang ngam. Mantap. Drain plug dah, oil filter dah, refill oil pun dah. Apa lagi? Start lah brother. Okay, so sekarang ni kereta kita start, kita biarkan dia idle dulu. Biar dia running. Kita bagi minyak ni running, dia dah masuk lubang-lubang apa segala semua, kita biar dalam lebih kurang 5 minit. So lepas 5 minit kita off balik enjin, dan baru kita check balik dipstick kita minyak cukup tak cukup, dan kita akan top up kalau tak cukup. Okey. Okay, so bila kita dah matikan enjin, kita check balik pakai dipstick macam ni. So senang je, kau tarik je stick ni, lap dulu, celup balik, tarik. Tu kau ingatkan, nampak? So lepas kita on top up tadi, ni baru level yang sebenar. Kita nak level dia dekat sini. So kalau kau tanya aku, total minyak yang kita dah masukkan adalah lebih kurang 3.8 liter macam tu. So korang kena ingat, okay? Dia bukan kau tuang semua dalam tu, janganlah. Bila tuang banyak tu dia akan jadi minyak menyembur leaking sana, minyak membelung sikit sebab dia dah terlampau penuh. So jangan terlampau penuh ataupun jangan overfill. Okay, so setiap kali servis, kita orang punya praktis, kita akan check spark plug semua sekali. Tengok macam ni, dia dah ada kesan burn kat situ. So kalau aku akan recommend customer lah, so dia tukar plug baru.
And sekarang KC dia akan terbuka air filter untuk check. Okay. So kadang-kadang orang bertanya, kenapa label mahal, kenapa orang ni tukar murah, kenapa mahal. So benda ni lebih kepada apa servis yang dia buat untuk kau. Faham tak aku cakap? Macam contoh, memang ada je orang tukar minyak hitam RM30, RM50, tapi dia just datang, jet, tukar minta, dia keluar. So macam kita orang, memang kita orang charge sedikit tinggi, tapi sebab apa? Sebab servis yang kita orang bagi. Kita orang buka, kita orang check, semua. Walaupun kau datang untuk normal service. Sebab apa? Sebab kita nak make sure yang kereta korang ni dalam keadaan tip top, you know, a tip top. Inilah air filter dia guys. Kat luar dia ada cover, dalam dia ni filter. And kalau kau tanya aku, condition dia cantik. Aku rasa dia baru tukar. So kita tak tukar lah. Maksudnya kita tengok, kita inspect cantik, kita tembak lagi sikit, kita pasang balik. Tak semestinya dah buka kena tukar ni kena betul ya, kena betul ya. Kalau kita buka, check elok, kita pasang balik. Kalau tak elok macam plat tadi, kita akan recommend. Tapi owner tak nak tukar, kita tak buat apa lah. Kalau tak tukar, kita tukar. Simple. Okay, boleh pasang balik. So macam mana video kali ni? Aku harap kau dapat info cara-cara macam mana kau nak tukar minyak enjin kereta korang sendiri. Tapi kalau korang rasa macam leceh sangat lah apa, kau boleh datang je kat mana? Volkswagen Garage, Seksyen 16 Alam. Tak tahu datang, kau pergi kat Google, kau type je Volkswagen Garage, pam, confirm kau sampai. Dah tengok video aku, jangan lupa tekan button like, komen, dan jangan lupa tekan button subscribe, ting ting ting. Okay, and kalau korang ada masalah kereta konti korang, jangan lupa roger kita orang. Okay, and macam biasa guys, nak pakai kereta laju, maintenance kena padu. Ciao.